Itu dipanggil darah fasad. Darah yang keluar daripada budak perempuan yang di bawah 9 tahun. Itu dipanggil darah fasad. Itu bukan darah haid. Dia beritahu pada saya, dia kata anak dia datang darah ini sejak bulan 12 tahun lepas. Sampai sekarang ni bulan 9, jenuh berubat tak berhenti-henti lagi. Doktor pakar cek apa cek, tak berhenti lagi. Tuan-tuan ambil di dalam suratul Baqarah ayat 127. Ini bagi tuan-tuan. Kena baca ni. Tuan-tuan jangan anggap masalah haid ni masalah orang perempuan. Bila kita ada isteri, haid isteri itu masalah kita. Bila kita ada anak perempuan, haid dia adalah masalah bapa. Jangan bila isteri kita mengadu, abang anak kita tak berhenti darah no abang. Bukan aku punya hang. Hang lah kena kaji tengok. Mana boleh jawab macam itu? Salah satu usahanya ialah dibaca daripada surah Al-Baqarah ayat 127 sampai ayat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuan-tuan sebaik-baiknya tuan-tuan baca pada air, tuan-tuan bagi minum. Kalau boleh buat, ambil pencelup ke, ambil dakwat hitam, dakwat yang boleh makan seperti apa, jus ke, kordial ke, jus anggur ke, ditulis pada pirin. Ayat itu pendek je tuan-tuan, ayat itu, dan tuan-tuan sapukan dan minum, insya-Allah pendarahannya berhenti. Selalu orang bila nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, dia makan pil penahan haid. Tak payahlah makan doa ni. Sampai di Mekah keluar haid. Nak berhentikan haid tu macam mana supaya senang nak buat ibadat? Minum saja air yang saya bacakan tadi pada surah Al-Baqarah ayat 127. Baik. Dan kata dia, dan tiada harus perempuan itu puasa sunat melainkan dengan izin suaminya. Tiada harus. Abang besok saya nak puasa 6 bulan Syawal. Puasalah kamu. Silalah. Abang besok saya nak puasa 6. Ni musim raya dah habis dah ni. Suami kata jangan. Abang tak izinkan. Maka tak payahlah dia puasa. Habis tu kuranglah pahalanya ustaz. Tidak. Pahalanya tak berkurang. Dia dapat pahala taat pada suami. Jadi akak-akak, janganlah duk kutuk kawan kita yang tak puasa 6. Kamu tak puasa 6, non? Tak ada. Rugilah. Orang puasalah 6, dapat pahala puasa sepanjang tahun. Akak dapat. Akak hari pertama raya, akak dah puasa. Tu dia tuan-tuan. Konon-konon nak dapat pahala, berdosa tu. Orang raya lah, dia puasa lagi. Tak tahulah tuan-tuan macam-macam orang hari ni. Nak puasa pun raya kedua lah. Raya pertama ni raya hari kegembiraan, haram puasa. Jadi dia kata, kak senang kak hari raya kedua kak puasa lah. Senang, tangguh lama-lama, rumah open house lah, rumah terbuka lah, payah. Rugi hang tak puasa non. Orang macam mana, suami non tak bagi. Dia suruh layan dia je. Rugi hang menikah. Tu yang kak tak mau menikah tu. Salah juga. Dia nak betulkan yang dia je tuan-tuan. Tuan-tuan, dia dapat pahala taat pada suami. Kak Poh dapat pahala puasa sunat. Masing-masing dapat pahala. Cuma cara dapat pahala berbeza. Dapat pahala berbeza. Cara dapat berbeza, pahala sama. Yang kata kita, bila kita tengok orang tak buat ibadat sunat, kita kata dia rugi. Dia tak dapat pahala. Macam kita ajak dia ziarah orang mati dekat taman kita. Dia tak nak pergi sebab suaminya tak ada di rumah. Suami dia pesan jangan keluar rumah. Taat kepada suami wajib. Ziarah mayat sunat. Taat itulah yang wajib. Ambillah yang taat. Walaupun dia tak pergi ziarah, dia dapat pahala wajib, iaitu pahala taat kepada suami dia. Baik. Dan tiada harus. Dan jika dia juga berpuasa, kamu jangan puasa sunat. Abang perlukan kamu bila-bila masa. Kau faham? Kamu tu ongkol, faham? Isteri buat dek je tuan-tuan. Dia puasa juga. Maka berdosalah perempuan itu
dan tiada diterima puasa sunatnya. Tu dia. Nampak tu tuan-tuan? Power suami tu. Sebab tu dia suka makan power root. Tapi janganlah menyalahgunakan kuasa yang Allah bagi. Bukankah isteri juga berhak untuk buat ibadat? Kamu jangan balik rumah mak kamu. Ni perintah abang sebagai suami. Bukankah dia ada mak? Kenapa diputuskan silaturahim dia dengan mak dia? Ustaz, bila saya ambil daripada mak dia, bila saya kahwin dia, daripada keluarga dia saya ambil ustaz, maknanya dia sudah jadi hak mutlak saya. Memang hak mutlak kamu, tapi masalah kan mak dia yang melahirkan dia, bapa dia yang mencita-citakan dia, bapa dia yang membesarkan dia. Kenapa diputuskan hubungan silaturahmi? Biarlah dia balik. Apa salahnya raya tahun ni balik rumah dia? Dah 6 tahun balik rumah kamu. Ada ibu yang datang jumpa saya tuan-tuan, mengadu anak dia kahwin pada usia 16 tahun. Dia kata 4. Pak saya pun muda kahwin kak. Dia kata ustaz dah ikut jantan ustaz. Duk pergi rumah jantan lah apa semua. Kita pun naik malu lah bagi menikah ustaz Ambil SPM pun tengah dah menikah lah. Umur 18 tahun bercerai. Saya tanya pasal apa bercerai? Dia kata ustaz, suaminya ustaz nak keluar rumah, kunci pintu daripada luar. Tak dibaginya isteri keluar rumah. Kami nak ziarah pun tak boleh. Dan dia tak pernah bawa anak kami ni mai jumpa kami hatta raya pun ustaz, tak boleh balik. 2 tahun menikah ni anak kami ni siksa ustaz Nak jumpa adik-beradik tak boleh, adik-beradik nak jumpa dia tak boleh, sehinggalah nak telefon kami pun tak boleh. Dahsyatnya suami macam ni, cemburunya.